Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Dialog TVS Plus bersama saya Aida Mulyono. Dan saya Yusuf Syukri. Dialog TVS Plus adalah satu platform di mana kami akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu jemputan bagi mengupas topik-topik yang menarik secara ringkas dan padat. Baik, sebelum itu Aida mungkin boleh kongsikan di mana penonton boleh dapatkan perkembangan terkini. Betul, jangan lupa layari laman web TVS di www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial TVS di Facebook, TikTok, Instagram, di YouTube, di X juga, Yusuf. Baik, berkenaan dengan topik hari ini, Aida, saya boleh lihat di atas di set kita sekarang bermacam-macam barangan kemas yang sungguh menyilaui mataku. Betul, Yusuf. Bukan saja di atas meja. Anda tengok apa yang saya peragakan sekarang. Awak nampak? Begitu. Apa kata orang bersinar? Bengin-bengin kata orang Sarawak. Bengin-bengin silau mata. Begitu. Dan untuk topik hari ini ia berkaitan dengan industri barangan kemas. Bersama kita tetamu jemputan kita hari ini adalah Datuk Seri Mir Habib, pengerusi Eksekutif Kumpulan Habib. Selamat datang, Datuk Seri. Terima kasih jemput saya datang sini ke TVS. Baik, Datuk Seri. Sebenarnya kan baru-baru ini, lebih-lebih lagi masa-masa yang selepas, kerana sekarang ni negara melalui inflasi dan sebagainya. Jadi saya dapat lihat minat untuk melabur untuk emas itu sendiri semakin meningkat berbanding dengan mata wang. Jadi Datuk Seri sebagai pembuka bicara kita hari ini, apa pendapat Datuk Seri berkenaan dengan minat ini yang datang semula dalam melabur emas? Ya, betul. Di Malaysia secara keseluruhan, rakyat kita ni membeli barang-barang kemas bukan saja untuk perhiasan, tapi juga satu pelaburan. Dan kita dapat lihat minat ni kembali balik dengan begitu banyak sekarang kerana ramai dah memahami bahawa emas adalah satu pelaburan yang begitu baik sekali. Betul. Beberapa tahun yang lepas semasa pandemik kita dapat lihat kebanyakan daripada negara di seluruh dunia telah meminjam banyak duit. They have created a lot of debt. Jadi nilai mata wang semakin kurang di semua tempat dan suatu benda yang untuk against inflation, emas adalah sesuatu yang paling baik sekali lah. Misalnya di sini saya ada 1 dinar. Ini bersamaan dengan 4.25 gram lah. Semasa zaman Rasulullah lagi, apabila kita membeli 1 kambing adalah persamaan dengan 1 dinar. Dan hari ini kalau kita nak beli 1 kambing, harganya lebih kurang sama juga. Jadi it's against inflation kan. Kalau kita banding dengan barang-barang lain semasa kita dulu lagi, kalau kita nak beli nasi lemak pun kan dah dulu 10 sen, 20 sen. Sekarang dah RM2. RM2. Itu paling murah. Itulah, itu murah. Ya. Kalau pergi hotel lagi lah, itu lain kan. Jadi kita dapat lihat pelaburan emas itu adalah sesuatu yang begitu baik sekali. Jadi selain daripada orang yang membeli barang-barang kemas, kita juga ada jongkong emas yang mendapat minat yang begitu baik sekali. Misalnya ini adalah apa yang kita katakan wafer emas, hanya 0.2 gram. Dengan harga RM118. Jadi ramai yang anak-anak yang kecil pun dia dah minat dengan barang-barang emas ni. Dia beli koleksi-koleksi macam Disney dan sebagainya. Untuk RM118 kan. Ada juga masa dia dapat duit raya dan sebagainya dan terus labur dari masa yang kecil lagi. Jadi the awareness is there lah di Malaysia kan. Jadi Yusuf, tidak dinafikan sebenarnya pelaburan dalam emas ini bukanlah sesuatu yang merugikan. Betul. Ya, kerana nilai emas itu dari zaman Nabi Rasulullah SAW masih lagi kekal pada kadar yang sama berbanding dengan mata wang, kerana mata wang di negara yang berbeza mempunyai nilai yang berbeza. Betul. Baik, Datuk Seri, sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan mengapakah barangan kemas Habib lain daripada yang lain
lain daripada kedai-kedai yang menjual emas di luar sana. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit mengenai latar belakang Datuk Seri. Bagaimanakah Datuk Seri mula-mula berkecimpung dalam bidang industri barangan kemas ini? Barangan kemas. Perniagaan kami, kita berada dalam perniagaan ini dah lama lah, dekat ayahanda saya berkecimpung dalam perniagaan ini semasa dia kecil lagi. Dia ada partnership. Lepas tu dalam tahun 1958 dan 65 tahun membuka perniagaan sendiri, jenama sendiri sebagai Habib. Dan saya juga berminat dari masa yang kecil. Semasa saya bangku sekolah lagi, saya selalu pergi tolong ayahanda saya. Lepas tu minat tu memang ada. Dalam tahun 1986 saya bermula dengan bisnes dan lepas tu membuka cawangan yang pertama di Kuala Lumpur. Dan masa tu kita buat banyak wholesale lah, di mana di Pulau Pinang dulu is still a free port. Jadi ramai pelanggan kita dari seluruh Malaysia pergi ke Pulau Pinang kerana tak ada cukai. Untuk membeli barang-barang kemas, lepas tu mereka balik dan menjual. Jadi kita buat wholesale business. Dan bila saya start business di sini, kita buat secara runcit lah. Jadi kita start membuka cawangan di seluruh Malaysia. Di Sarawak juga kita selalu datang sini untuk membuat pameran-pameran lah. Masa tu saya ingat lagi Kuching Hilton baru buka. Jadi tahun 1980-an, akhir tahun dalam 1989, 1990 macam tu, kita selalu datang every 3 months. Every 3 months buat pameran di Kuching Hilton. Lepas tu di Miri juga ada satu hotel Riga Royal masa tu. I think sebelum you beranak lagi. Ini zaman dulu lagi kan. So jadi sampai hari ini, jadi sekarang kita dah buka cawangan kita sendiri di Kuching lah. Pada ketika itu berapa umur Datuk Seri baru mula-mula nak pegang-pegang emas, nak hancik, beli emas, berapa umur? Masa tu saya di bangku sekolah lagi. Dalam macam 9 tahun, 10 tahun. Sangat muda Sangat Datuk muda Seri. lagi. Itu namanya passion. Betul. Passion for gold. Jalan cerita dari kecil sampai sekarang. Masih lagi setia. Dulu semua macam tu lah. Kita pergi sekolah, balik sekolah. Kita tolong ibu bapa macam tu kan, business, family business kan dulu. Okey, Datuk Seri mungkin boleh kongsikan tentang pertukangan di sebalik barangan kemas Habib. Apa yang membezakan barangan kemas Habib dengan barangan kemas di tempat-tempat lain? Okey. Barangan kemas kami mungkin kalau kita tengok design tu dia selalu lain daripada tempat-tempat yang lain. Kita ada identiti kita sendiri. Salah satu perkara ialah kami amat bangga dengan tradisi kita di Malaysia, seluruh Malaysia. Jadi kita banyak membuat research. Jadi kita keluarkan design-design yang unsurkan Malaysian taste, kan. Jadi kita look at the creativity, quality, tapi juga design kena ada modern dan also timeless. Ini adalah beberapa ciri-ciri yang kita selalu lihat apabila kita keluarkan design. Kita ada designer kita sendiri, ramai designer kita sendiri untuk mengeluarkan design-design tertentu. Dan kita tengok apa yang cita rasa pelanggan-pelanggan kita sekarang. The trend, international trend, dengan macam mana kita boleh modify untuk cita rasa our Malaysian taste. And Malaysian is quite unique. Kita punya design amat berlainan daripada tempat-tempat yang lain. And we are very proud of that. So macam misalnya dia ada kerongsang macam ni, kerongsang to kan. Kalau pakai dengan kebaya dan sebagainya, is something different. Dia bersesuaian dengan fashion juga. So kita lihat, and then macam kita juga ada pelanggan kita muslimah yang memakai tudung. Jadi kita buat rantai yang panjang. Dulu kebanyakan daripada mereka dia buat rantai yang pendek. Jadi bila pakai tudung susah sikit. Betul. Lepas tu ada juga yang jejaka macam si Yusof ni pakai butang baju Melayu kan. Tapi selalunya dia orang pakai samping yang mahal-mahal sampai 5,000, 10,000.
Tapi butang baju Melayu yang RM2-3 ini Saya buat macam tu. Jadi kita menitik beratkan tentang fashion. So we do a lot of research untuk keluarkan design. Misalnya even the gold kan. Kita buat design gold ni di Itali. Dan workmanship kita amat berlainan sekali daripada apa yang kita dapat lihat di semua tempat. Ini koleksi ni kita panggil Oro Italia. Dan juga misalnya di sini kan. This is satu method is called cataphoresis untuk mendapatkan warna hijau. Walaupun dia emas 916, tapi kita dapat membuat warna yang hijau ini lain daripada yang lain kalau banding dengan tempat-tempat yang lain. Jadi Datuk, bolehkah tadi Datuk ada cerita berkenaan dengan trend dan macam mana Datuk Sri pilih ke apa gaya-gaya barangan kemas. Jadi peranan peruncitan dalam ekonomi global dengan perubahan trend pembelian barang kemas. Bagaimana Datuk rasa? Jadi kita selalu minat dan juga membuat research apa yang berlaku di seluruh dunia kan. Jadi emas memang ada minat yang begitu tinggi sekali. Selepas itu juga berlian dan kali ini trend adalah batu permata. Ramai daripada orang di seluruh dunia dia memang minat dengan batu permata. Jadi permata yang berwarna-warni. Misalnya kita dapat lihat di sini. This is what we call a tanzanite. Jadi batu permata ni dari Tanzania lah, kerana Tanzanite kan. Dari sana kita mendapat nama. Dan ini adalah sesuatu multicolor tourmaline. It's a very, very popular sekarang. Dan kita dapat lihat this quality of gemstone is very much in demand. Ini adalah trend yang terbaru lah kita dapat lihat. And di Malaysia juga, the people are very cosmopolitan. Kita dapat lihat pelanggan-pelanggan kita selalu pergi ke seluruh dunia. Sekarang lepas buka kan the borders and all that, 2-3 years memang the travelling was not much. So we can see sekarang ramai yang pergi all over the world. They can see the trend. And memang Malaysia is one of the best place. I would say is the best place to buy jewellery in the world. Kerana di sini kita tidak ada sebarang cukai. Batu permata, emas, raw material or even jewellery tak ada cukai langsung. So skala harga yang ditetapkan itu berkait rapat dengan kos pembuatan dan untuk membayar yang membuat emas, tukang emas itu sendiri. Dan kos pembuatan di Malaysia pun tak tinggi. Actually it's very reasonable. Jadi we get customers all over the world yang datang. Kadang-kadang dia datang satu hari je, datang buat shopping, lepas tu dia pergi balik dari Korea, dari Jepun, daripada Timur Tengah, Dubai, Saudi dan sebagainya. Begitulah Yusof, perkongsian yang sangat ringkas dan padat dan menarik. Dan saya pun baru tahu sebenarnya Malaysia adalah salah satu tempat untuk membeli emas terbaik tanpa cukai. Betul. Baik, terima kasih Datuk Sri Amin kerana sudi bersama kami di Dialog TVS Plus. Terima kasih kembali kepada kita informasi yang padat berkenaan dengan barangan kemas industri dan sebagainya. Baik, setakat itu saja Dialog TVS Dialog Plus bersama saya Yusuf Syukri dan saya Aida Mulyana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.